Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Yang pertamanya, saya mengucapkan kesyukuran Allah Subhanahu wa taala kerana pada pagi yang barakah dan mulia ini kita sama-sama dapat berkumpul dan mendengar suatu tajuk yang biasa kita dengar, dan biasa diulas, dan pagi ini insya-Allah saya akan mengulas satu tajuk yang penting dalam kehidupan kita, iaitu kemuliaan Al-Quran. Sebelum itu saya mengucapkan ribuan terima kasih kepada penganjur, iaitu BPI PPD Manjung Perak, di atas kesudian mereka untuk bersama-sama saya berkongsi pada pagi ini suatu tajuk yang saya akan kupas insya-Allah sebentar lagi. Jadi bersempena dengan PKP ini, kalau kita lihat suatu yang tidak biasa kita lalui. Kita disuruh bekerja daripada rumah. Yang tak bekerja tu disuruh duduk daripada rumah. Dan kebetulan dengan bulan Ramadan ini juga kita sesuai dengan musim PKP ini, supaya kita sama-sama dapat menghidupkan malam-malam kita, dapat menghidupkan siang hari kita dengan apa? Dengan Al-Quran. Dan apabila kita lihat kemuliaan Al-Quran ini, dan sebelum itu kita lihat bulan Ramadan ini mempunyai pelbagai nama. Para ulama telah menjelaskan ada lebih kurang 30 nama, ataupun 30 gelaran yang diletakkan pada bulan Ramadan, iaitu Syahrul Ramadan. Antaranya orang katakan Syahrullah, ada dijelaskan sebagai Syahrul Diyafatillah, ada dikatakan Syahrul Siyam, ada dikatakan Syahrul Islam, ada 30 nama. Dan dalam 30 nama ini saya lihat ada satu nama tak ada, iaitu Syahrul Naum, bulan tidur. Tak ada pula. Bila kita tengok dalam nama-nama 30 ni, tak ada pula bulan tidur. Tidak ada. Tetapi yang lain ada. Syahrul Rahmah, Syahrul Taubah, Syahrul Maghfirah. Dan dua nama yang saya cuba ambil, iaitu yang pertama sekali Sayyidus Syuhur. Ini yang kita nak tengok, penghulu segala bulan. Dan kenapa bulan Ramadan ini dikatakan Sayyidus Syuhur, penghulu segala bulan? Disebabkan ada 5 perkara. Iaitu yang pertama, sebab pada bulan Ramadan ini tidak lain Sayyidus Syuhur, penghulu segala bulan. Yang pertama sekali sebab kita semua berpuasa. Bulan lain kita boleh berpuasa juga, Isnin Khamis, puasa bulan Rajab, Syaban dan sebagainya. Tetapi itu sebagai pilihan. Ramadan tidak boleh tidak, cukup syarat, cukup baligh, lelaki atau perempuan, muda atau tua, wajib kita mengerjakan puasa. Sebab itu Sayyidus Syuhur. Beza dengan bulan-bulan yang lain. Dan juga dalam bulan Ramadan ini ada juga satu perkara yang kita mesti buat. Tak kira budak kecil, besar, tua, satu kepala mesti kena, iaitu zakat fitrah. Bulan lain kita boleh membayar zakat, tetapi ini mesti kita bayar zakat pada setiap kepala. Bulan lain kita ada solat, kita lewat solat sunat, kita buat solat gerhana kalau adanya gerhana matahari, solat apa lagi, solat taubah. Tetapi satu-satunya yang disunatkan untuk kita mengerjakan solat yang tak ada pada bulan lain adalah solat tarawih. Keempat, dalam satu bulan ini ada satu malam, yang kita namakan sebagai Lailatul Qadar.
dan tidak terdapat pada bulan-bulan yang lain, hanya pada bulan Ramadan. Dan akhir sekali yang kelima, iaitu terdapatnya nuzul Al-Quran, yang tidak ada pada bulan lain melainkan pada bulan Ramadan. Di atas 5 sebab inilah maka bulan Ramadan ini dinamakan sebagai Sayyidus Syuhur, penghulu segala bulan. Dan nama yang kedua yang kita nak kupas kemuliaan Al-Quran ini adalah Syahrul Quran. Inilah tajuk kita, iaitu Syahrul Quran, iaitu bulan Al-Quran, di mana tidak lain tidak bukan pada bulan Ramadan inilah diturunkan Al-Quran, seperti dalam surah Al-Baqarah Allah Ta'ala menyebut, A'udzubillahi minasyaitanirrajim, Syahrul Ramadan alladhi unzila fihi Al-Quran. Pada bulan Ramadan inilah akan diturunkan Al-Quran. Dan kenapa kita nak memuliakan Al-Quran ini? Kalau kita lihat tajuk kita memuliakan Al-Quran, kenapa kita nak memuliakan Al-Quran ini? Terdapat 3 sebab kenapa kita nak memuliakan Al-Quran. Yang pertama sekali adalah Al-Quran ini adalah sebaik-baik amalan. Dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allama. Sebaik kamu adalah orang yang mempelajari Al-Quran dan dapat mengajarkannya kepada orang lain. Ini sebaik amalan. Tak ada amalan yang sebaik melainkan dengan Al-Quran. Kita mengajar, kita belajar dahulu membaca Al-Quran. Sama ada kita belajar berjumpa dengan guru, ataupun kita belajar pergi ke kelas-kelas Al-Quran, atau kita belajar bersama dengan satu kumpulan. Sekarang ni kita ada kumpulan WhatsApp, kita belajar, kemudian kita membaca di hadapan guru, kita membaca, memperdengarkan bacaan kita. Itu mempelajari Al-Quran. Wa 'allamahu, dan juga kita mengajarkannya kepada orang lain. Tak jauh kita ajar kepada isteri kita, kita ajar kepada anak-anak kita, kita boleh ajar kepada jiran-jiran kita, kita boleh ajar kepada ibu bapa kita. Ini perkara yang pertama. Kenapa kita nak? Sebab kita memuliakan Al-Quran. Yang kedua adalah Al-Quran itu sebagai mukjizat teragung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Banyak mukjizat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tetapi satu-satunya yang teragung dan yang dapat kita lihat dan kita rasa pada hari ini adalah Al-Quran. Dan kalau kita lihat, orang bertanya, kenapa Al-Quran ini dikatakan mukjizat? Saya rasa macam Al-Quran ni ialah Al-Quran, tapi tak rasa dia mukjizat. Sebab apa? Ia adalah berbeza daripada ayat-ayat yang lain. Kalau kita lihat sebagai contoh, kita baca satu buku, kita ambil satu buku, kita baca. Sekali kita baca, kita faham. Kemudian kita baca kali kedua, baca kali ketiga, kita dah rasa muak. Kita dah rasa jemu. Tetapi bayangkan, Al-Fatihah, berapa kali kita baca? Daripada kita kecil sampai kita remaja, sampai kita dewasa, kita baca Al-Fatihah atau baca ayat-ayat Al-Quran, kita tak pernah rasa jemu. Itulah bezanya ayat Al-Quran itu dengan ayat biasa, di mana Al-Quran itu merupakan mukjizat. Kalau ayat biasa kita baca 10 kali dah jemu dah. Tetapi Al-Quran tidak. Al-Fatihah berapa ribu kali daripada kita kecil sampai kita tua. Nak kahwin kita baca Fatihah, dapat anak kita baca Fatihah, anak sakit kita baca Fatihah, apa lagi? Isi bersalin, kita nak mati pun kita baca Al-Fatihah. Setelah kita mati pun kita baca Al-Fatihah. Nampak? Daripada kecil kita baca sampai kita meninggal dunia, Al-Fatihah tetap kita baca, tetapi kita tak pernah rasa jemu. Dan pentingnya Al-Quran, mizan, as-suhuf, as-sirat, anwa' syafa'at, iaitu cerita mengenai mizan, suhuf, titian surat dan anwa' syafa'at.
beliau mengatakan bahawa terdapat 4 ataupun 5 syafaat. Antara syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, syafaat ulama, syafaat hamalatul Quran, orang yang menghafal Al-Quran, syafaatul malaika dan syafaatul mukminin. Dan salah satunya syafaat, iaitu syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana kita di akhirat nanti, siapa yang kita nak minta tolong? Apa syafaat yang kita nak adalah daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau kita tidak membaca Al-Quran, kita tidak memuliakan Al-Quran, bagaimana kita boleh mendapat syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Kemudian yang ketiga, iaitu kenapa kita nak memuliakan Al-Quran? Yang ketiga, kerana Al-Quran itu sendiri dapat memberi syafaat. Bacalah kamu Al-Quran, kerana ia akan datang pada hari kiamat nanti sebagai memberi syafaat kepada pembacanya. Ini yang kita nak lihat. Sebab Al-Quran ini, kalau kita sentiasa mendampinginya, kita sentiasa menghampiri Al-Quran, maka kita akan, Al-Quran itu sendiri akan memberi syafaat kepada kita. Bahkan pada bulan Ramadan ini, dalam satu hadis, as-siyamu wal Qur'anu yashfa'an lil 'abad yaumal qiyamah. Yaqulu as-sa'im, yaqulu as-siyam, ay rabbi inni mana'tuhu at-ta'ama wasyahawati bin nahar fasyafi'ni fihi. Yaqulu al-Qur'an, rabbi mana'tuhu an-nawma bil laili fasyafi'ni, untuk memberi syafaat kepadanya. Nampak? Kita puasa dengan betul, puasa dengan apa? La'allakum tattaqun, maka akan dapat memberi, puasa itu memberi syafaat kepada kita. Dan sedangkan Al-Quran juga berkata, aku telah melarangnya daripada tidur di malam hari kerana membaca Al-Quran. Maka perkenankanlah aku, Al-Quran kata, untuk memberi syafaat kepadanya. Maka kedua-duanya, apa dia? Bulan Ramadan ataupun puasa Ramadan dan Al-Quran memberi syafaat kepada kita. Hari inilah dia betapa pentingnya kita memuliakan Al-Quran. Sebab Al-Quran itu adalah kitab yang mulia. Al-Quran itu adalah mukjizat. Selain itu juga Al-Quran adalah mukjizat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan juga Al-Quran akan memberi syafaat kepada kita. Dan apakah cara kita nak memuliakan Al-Quran? Apakah cara kita nak memuliakan Al-Quran? Pertama sekali, tak ada lain. Yang pertama sekali, hendaklah kita mencari masa untuk duduk bersama-sama dengan ahli keluarga kita. Musim PKP ni apa lagi kita nak buat, tuan-tuan? Kita nak duduk tengok TV aja ke daripada pagi sampai ke petang? Kita nak dengar radio saja ke? Kita nak duduk baca surat khabar saja ke? Apa saja kita nak buat? Lapangkanlah masa, mencari masa duduk bersama dengan ahli keluarga. Apa kita nak buat? Kita boleh macam-macam kita boleh buat. Kita boleh pastikan anak-anak kita ni betul-betul baca Al-Quran. Kita boleh pastikan isteri kita ni baca Al-Quran pada bulan Ramadan. Dan kita nak pastikan kita juga mesti membaca Al-Quran. Kita boleh duduk bersama-sama dengan anak-anak. Sebagai contoh, duduk halaqah, duduk dengar anak kita baca, dengar kita baca, anak ikut, ataupun semua membaca Al-Quran. Setiap hari jadikan dia sebagai amalan, terutama pada musim PKP ini. Duduk, baca Al-Quran, cari masa. Dan Al-Quran ini sebenarnya, tuan-tuan, kita nak kena ada target. Kena ada niat dalam hati kita. Apa niatnya? Mesti dalam diri kita ni ada niat. Supaya tahun ni, PKP kali ni, aku nak khatam 5 kali Al-Quran. Aku nak khatam 3 kali Al-Quran. Aku nak khatam sekali Al-Quran. Mesti ada niat. Khatam ke? Atau 1 bulan ni kita nak apa? Kita nak habiskan 1 juzuk Al-Quran. Silakan. Inilah dia. Yang pertama sekali kita nak memuliakan Al-Quran adalah dengan membaca Al-Quran atau mengkhatamkan Al-Quran. Dan khatamkan Al-Quran ini sebenarnya para salafus salih, ulama dulu dah lama buat. Sebagai contoh, Imam Abul Aswad Ad-Du'ali, setiap malam Ramadan
2 malam Ramadan sekali khatam. Kita tak terbuatlah. Kita dapat sebulan sekali pun, alhamdulillah. Sebulan kita dapat 15 juzuk khatam. Kita belah 15 juzuk pun, alhamdulillah. Ulama dulu 2 hari 2 malam sekali khatam. Imam An-Nakhai sebagai contoh, pun begitu juga 2 malam, terutama pada malam terakhir ni. Ni kita dah dekat malam terakhir ni, 10 malam terakhir. Ini peluang kita untuk khatam Al-Quran. Imam Qatadah sebelum ni dia khatam 7 hari, dia khatam sekali Al-Quran. Bulan Ramadan 3 hari sekali khatam Al-Quran. 10 malam terakhir, tiap-tiap malam dia khatam Al-Quran, masya-Allah. Tak terbuat kita. Ulama salafus salih dahulu, ulama-ulama dahulu, kita tak terikut kita. Sebab apa? Sebab mereka memang betul-betul niat dalam hati mereka untuk khatamkan Al-Quran. Imam Syafi'i, berapa kali khatam bulan Ramadan? 60 kali khatam pada bulan Ramadan, tidak termasuk bacaan dalam solat-solat biasa, solat-solat tarawih dan solat-solat yang lain. Hanya khatam Al-Quran 60 kali. Imam Abu Hanifah pun begitu, khatam 60 kali Al-Quran. Jadi kalau kita ambil contoh, tak terikut kita. Tapi apa yang dilakukan oleh ulama terdahulu, kalau boleh tak banyak, sikit kita ambil. Apa dia? Biarlah Ramadan kali ini berbeza dengan Ramadan yang lain. Memang berbeza, PKP yang berbeza. Tak boleh nak keluar sesuka hati. Kita disuruh duduk di rumah, memang berbeza. Bahkan biarlah Ramadan kita juga ada berbeza dengan Ramadan yang telah kita lalui. Kedua, cara memartabatkan Al-Quran yang kedua adalah apabila kita nak baca Al-Quran ini, satu perkara, jangan kita rasa malu. Jangan malu untuk kita nak belajar. Jangan malu untuk kita nak menuntut ilmu, untuk mempelajari Al-Quran. Tanyalah kepada para asatiza, guru-guru, ustaz-ustaz. Tanya kepada mereka. Kalau kita baca ayat, kita tak faham perkataan ini, panjang pendek. Dan untuk orang awam sebenarnya, untuk membaca Al-Quran dengan betul, kita tak perlu nak tahu. Untuk orang awam tak perlu kita nak tahu hukum secara mendalam, nama-namanya. Mad arid lisukun sebagai contoh, mad badal, apa lagi, idgham mutajanisain, idgham mutaqaribain. Tak perlu kita tahu dia punya nama. Kita yang penting untuk orang awam, baca dengan betul. Apa yang nak betul? 6 perkara kita kena betul. 6 perkara. Kalau 6 perkara ni tuan-tuan kita boleh baca dengan betul, insya-Allah bacaan kita betul. Apa yang pertama? Kita pastikan betul kita punya panjang dan pendek. Ada ayat Al-Quran, ada perkataan kita baca dengan panjang. Ada perkataan kita baca dengan pendek. Itu satu. Yang kedua, kita kena pastikan kita dengung tak ada dengung. Ada perkataan kita dengung. Kita dengung maknanya terasa di hidung. Tu. Ada perkataan kita tidak baca dengung. Yang keempat. Yang kelima, untuk orang awam, apa yang kena jaga? Panjang, pendek, dengung, tak dengung. Dan yang kelima adalah tebal dan nipis. Ada huruf Al-Quran itu dibaca dengan tebal, dan ada huruf Al-Quran itu dibaca dengan nipis. Jadi 6 perkara ini tuan-tuan untuk orang awam. Kalau boleh jagalah 6 ini, iaitu panjang, pendek, dengung, tak dengung, tebal nipis. InsyaAllah kita akan dapat membaca Al-Quran dengan betul. Baik. Cara yang ketiga kita kita nak memuliakan Al-Quran, adalah menjaga adab-adab dalam membaca Al-Quran. Ini paling penting. Kita nak memuliakan Al-Quran dengan membaca Al-Quran betul.
Kita nak membeli Al-Quran dengan mempelajari Al-Quran tanpa ada rasa malu, segan dan silu. Yang ketiga, sebab apa kita tak perlu rasa malu? Sebab inilah yang bawa syafaat kita di akhirat. Siapa lagi yang kita nak minta tolong di akhirat nanti? Al-Quran lah yang akan memberi syafaat. Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamah, sebagaimana hadis yang dibacakan. Bacakanlah kamu Al-Quran kerana ia memberi syafaat kepada pembaca. Jadi macam mana kalau kita tak baca, kita nak dapat syafaat? Jadi jangan segan silu. Dan yang ketiga, membaca Al-Quran, untuk memuliakan Al-Quran ini, mestilah menjaga adab-adab dalam membaca Al-Quran. Ini yang kadang-kadang orang terlepas pandang. Apa adabnya? Ada 3 perkara yang kita nak jaga dalam adab. Apa dia? Yang pertama, adab sebelum membaca Al-Quran. Yang kedua, adab semasa membaca Al-Quran. Yang ketiga, adab selepas kita membaca Al-Quran. Inilah yang kita nak tengok. Yang pertama sekali, apa ada adab dalam kita nak sebelum membaca Al-Quran? Pastikan tempat kita baca itu, sebelum nak baca, pastikan tempat itu biar tempat yang bersih. Tempat yang tenang. Tempat-tempat macam seperti di pasar, itu makruh. Tempat-tempat yang kotor di sebelah-sebelah tandas, itu tak elok. Tempat yang mesti bersih, tenang. Di atas katil tak ada masalah, kita duduk. Tetapi biarlah menghadap kiblat. Janganlah Al-Quran itu kita ambil, kita baring, kita tidur, kaki telajak. Itu tidak digalakkan. Dalam keadaan kita pula, orang lelaki sebelum tidur pakai seluar pendek pula, nampak aurat, kemudian aurat terbuka sambil tidur, kita baca, kita pegang mushaf, dalam ambil tidak bersuci, tidak berwuduk. Ini kita cuba kurangkan. Jaga adab-adab dalam membaca, sebelum membaca Al-Quran. Baik. Apakah adab semasa membaca Al-Quran? Semasa kita nak membaca Al-Quran ini, kita kena pastikan, sewaktu kita membaca Al-Quran, kita jangan lupa isti'azah dan basmalah kita kena baca. Dan juga kita digalakkan untuk apa dia? Untuk membaca dengan bacaan yang suara yang sedap. Ini kalau orang ada suara, silakanlah boleh baca dengan bacaan suara yang sedap. Bacaan suara yang elok. Dan yang ketiga, adab yang paling penting selepas membaca Al-Quran. Apa yang pertama? Selepas baca Al-Quran, ini yang biasa orang lupa. Selepas membaca Al-Quran, akhiri bacaan Al-Quran itu dengan apa dia? Dengan bacaan doa. Ini tak. Kita lepas kita baca Al-Quran, kita tutup je, kita tanya isteri, dah masak apa hari ni? Mana adab kita? Bacalah sadaqallahul azim. Kemudian kita doalah, ya Allah, terangkanlah hatiku, terangkanlah hati anak-anakku, isteriku dan sebagainya. Kita baca doa supaya hati kita terang. Baca doa, berilah keberkatan bacaan kita ini, supaya diperbetulkan lagi, supaya diberikan lagi apa dia, diberikan masa, masa bangsa akan datang untuk saya membaca Al-Quran. Itu dia. Kita kena apa dia? Kita kena adab. Sebab apa? Al-Quran ini bukan ayat biasa. Ini yang telah saya jelaskan tadi. Ini adalah mukjizat. Dan Al-Quran pemberi syafaat kepada kita. Akhiri dengan doa. Ini kadang saya pun terlupa. Lepas-lepas baca doa, lepas-lepas baca Al-Quran, terlupa terus tanpa baca doa. Ini yang kita kena buat. Kemudian selepas membaca Al-Quran, jangan lupa kita doakan. Kita doa, bacalah surah Al-Fatihah. Selepas baca Al-Quran, akhiri dengan Al-Fatihah. Jangan baca Al-Quran terus saja masuk bilik air, terus saja buka TV. Saya ni ada juga di kalangan kita ni baca Al-Quran tapi TV depan mata. Tak faham macam mana nak baca Quran TV depan mata. Tengok TV, tengok siaran-siaran yang tengok lagu TV, Al-Quran depan mata. Di mana adab kita dalam membaca Al-Quran? Ini yang kita nak jaga, adab-adab dalam kita membaca Al-Quran.
pastikan supaya Al-Quran itu terjaga dan pelihara. Dan jangan lupa Al-Fatihah selepas membaca Al-Quran. Dan kita doakan pada siapa? Doakan kepada ibu bapa kita yang telah meninggal dunia. Lepas baca Al-Quran, jangan lupa doa ibu bapa yang telah meninggal dunia, saudara mara kita yang telah meninggal dunia, siapa lagi? Anak-anak kita, adik-beradik kita yang telah pergi meninggalkan kita. Sedekahkan bacaan kita, baca doa selepas membaca Al-Quran. Dan Al-Quran ini lepas kita baca, kita letakkan penanda, supaya kita boleh sambung. Kita boleh sambung lagi dalam apa? Dalam bacaan kita di masa akan datang, supaya kita boleh baca lagi pada hari esok, supaya kita tahu kita baca di mana. Sama jugalah kalau orang tengah membaca Al-Quran, pastikan apabila kita baca Al-Quran itu, apabila jumpa ayat-ayat yang sedih, ayat-ayat yang menunjukkan kepada ayat yang kepada azab api neraka, kita rasa biarlah kita sedih. Apabila baca ayat yang menunjukkan kepada apa dia, kepada ayat-ayat yang bawa kepada syurga, maka kita rasa gembira. Mudah-mudahan kita doa kita dapatlah di kalangan orang-orang yang dimasukkan ke dalam syurga. Ini berinteraksi dengan Al-Quran. Jadi beberapa perkara ini kita kena jaga, iaitu adab sebelum membaca Al-Quran, adab selepas membaca Al-Quran, dan juga adab setelah kita membaca Al-Quran. Jadi kalau kita lihat tuan-tuan, dalam hadis, satu hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dzar, iaitu an Abi Dzar radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa huwa yusalli dhata lailatin yuraddidu ayatan hatta asbaha yarka'a biha wa yasjada biha in tu'adzibhum fa innahum 'abaduk wa in taghfir lahum fa innaka antal azizul hakim. Qala qultu ya Rasulullah ma zilta turaddidu hadhihi al-ayah hatta asbahta. Qala inni sa'altu rabbi asy-syafa'ah li ummati wa hiya na'ilatun man la yusyriku billahi syai'an. Apa maksudnya? Daripada Abu Dzar radhiyallahu anhu berkata, aku telah mendengar pada satu malam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini membaca satu ayat berulang-ulang kali membaca. Berulang-ulang kali sehingga kepada subuh. Dan Rasulullah membaca ayat ini pada rukuknya, membaca pada sujudnya. Ayat ini apa dia? In tu'adzibhum fa innahum 'abaduk wa in taghfir lahum fa innaka antal azizul hakim. Yang bermaksud, jika engkau ya Allah menyiksa mereka, maka tidak ada yang akan dapat menghalangnya. Sesungguhnya mereka adalah hamba-hambamu. Dan jika engkau ampuni mereka, maka engkau sahaja yang maha perkasa lagi maha bijaksana. Aku berkata kepada Rasulullah, ya Rasulullah, aku dapati engkau baca ayat ini berulang-ulang. In tu'adzibhum fa innahum 'ibaduk wa in taghfir lahum fa innaka antal azizul hakim. Sampai subuh kau baca Rasulullah. Kenapa berulang-ulang? Lihat apa yang Rasulullah kata. Qal inni sa'altu rabbi, aku mohon kepada Tuhanku ya Allah, asy-syafa'ah li ummati, supaya Allah Ta'ala memberi syafaat kepada umatku. Wahya na'ilatun, dan Allah Ta'ala memperkenankan permintaan aku ni, supaya aku dapat memberi syafaat kepada umatku. Dengan syarat man la yusyriku billahi syai'an, dengan syarat umatku ini tidak yang syirik kepada Allah. Jadi inilah dia kita lihat bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membaca Al-Quran dalam keadaan sedih, dalam keadaan berkali-kali membaca, memikirkan apakah nasib, dan inilah satu contoh kenapa kita nak memuliakan Al-Quran, agar dapat
kita akan memberi syafaat oleh Rasulullah SAW, dan agar Al-Quran juga dapat memberi syafaat kepada kita. Dan dalam perkara nak memuliakan Al-Quran ini, selain daripada kita berniat, yang paling penting adalah kita meletakkan satu jadual dalam membaca Al-Quran. Dan jadual ini kita boleh buat, maknanya di awal Ramadan atau di akhir bulan-bulan 10 malam terakhir ini, pastikan apa dia kita nak baca, mesti kita baca dalam hati kita, mesti kita ada rasa apa dia. Yang pertama, kita mesti letakkan selepas solat, mesti kita baca Al-Quran. Kalau boleh. Selepas zuhur, sebelum zuhur. Sebelum asar, selepas asar. Sebelum maghrib, lepas maghrib. Sebelum isyak, selepas isyak. Kalau tak boleh lima waktu tu, pilihlah 2 sahaja. Paling kurang 2. Apa dia? Iaitu yang pertama, selepas subuh. Yang kedua, selepas maghrib. Ini paling rendah lah. Kalau boleh 2 tu. Kalau tak nak juga, pilihlah satu waktu. Apa waktu yang paling mudah untuk kita nak baca? Mungkin lepas asar. Mungkin lepas maghrib. Lepas tarawih kita dah penat mungkin. Kita buat 20 rakaat. Penat jadi imam. Kita pula sekarang ni PKP ni, kita jadi imam. Dulu waktu masjid dan surau dibuka, kita sibuk cari mana masjid yang paling pendek bacaannya. Paling pendek bacaan kita cari. Orang baca masjid yang paling panjang. Kini tak, kita cari yang paling pendek bacaannya. Sekarang pendek tak pendek, kita kena baca. Anak-anak ikut daripada belakang, isteri ikut daripada belakang. Kita jadi imam. Jadi nak tak nak, kita kena baca Al-Quran. Jadi paling kurang kita ambil 1 waktu. Kalau tak boleh 5 waktu, ambil 1 waktu. Janganlah tak ambil langsung. Ini nasihat saya kepada diri saya, juga kepada tuan-tuan. Kalau boleh, janganlah Ramadan ini langsung kita tak nak membaca Al-Quran. Pilih 1. Sebab dalam hadis Rasulullah SAW, man qara'a harfan min kitabillah falahu bihil hasanah. Wal hasanatu bi'ashri amsalihha. La aqul alif lam min harfun, walakin alifun harfun, wa lamun harfun, wa mimun harfun. Barang siapa di kalangan kamu yang membaca 1 huruf, Rasulullah kata ni, barang siapa di kalangan kamu yang membaca 1 huruf Al-Quran, maka akan diberikan 1 ganjaran hasanah. Wal hasanatu bi asyri amsalihha, dan 1 ganjaran itu akan digandakan kepada 10 pahala. Tidak aku katakan alif lam mim itu harfun, tetapi alif itu 10 pahala, lam itu 10 pahala, dan mim itu 10 pahala. Oleh itu kalau kita bacalah, bayangkan kalau kita baca sebelum dan selepas solat, ini memang terlalu banyak. Berjuta-juta pahala yang kita dah dapat. Atau kita baca paling kurang 2 waktu, selepas subuh, selepas maghrib. Bayangkan. Paling tidak pun sebelum tidur, bacalah 4 kul. Kul wallahu ahad, kul ya ayyuhal kafirun, kul wallahu ahad, kul a'udzu rabbil falaq, kul a'udzu rabbin nas, atau tambah sikit ayatul kursi. Kalau orang lebih baik dia nak baca Yasin tu, hebatlah sebelum tidur baca. Baca ayat-ayat yang panjang. Kita ambil lah. Kalau mampu lebih baik. Kalau tak mampu, jangan tinggalkan langsung. Jangan tinggalkan langsung Al-Quran ini, sekurang-kurangnya kita dapat membaca walaupun sedikit. Kemudian cara kita nak memuliakan Al-Quran juga, kita manfaatkan waktu-waktu kita ini dengan membaca Al-Quran. Manfaatkan. Ada kali kita nak rehat, silakan. Kita bukan dilarang langsung untuk menonton TV, rehat bersama anak-anak, itu penting. Tetapi dalam masa sama, ada waktu renggang, ada waktu kosong, kita penuhkan bulan Ramadan kali ini dengan musim PKP ini. Kita dah tak pergi kerja, naik kereta, bawa kereta sebagai contoh, duduk kat rumah, bekerja daripada rumah.
masa kita banyak. Apakah salahnya kalau kita ruangkan sedikit waktu-waktu senggang kita dengan membaca Al-Quran. Dan akhir sekali untuk memuliakan Al-Quran, iaitu kita jadikan handphone kita ini atau gadget kita ini adanya program Al-Quran di dalamnya. Dan saya pasti semua di kalangan kita yang mendengar ini mesti ada Al-Quran di dalamnya. Dan apabila Al-Quran itu ada di dalam handphone itu, pastikan kita kena jaga adab-adabnya. Apa adab-adabnya? Seperti tadilah, tetap kita jangan buka Al-Quran yang ada apps ini dalam bilik air. Tiba-tiba dalam bilik air pula kita nak buka. Jadikan adab ini sama. Cuma di situ ada keterbatasan, mungkin tidak perlu ambil wudu. Sebab dalam handphone ini banyak perkara yang banyak apps yang lain yang bukan saja Al-Quran. Al-Quran adalah sebahagian dan ia bukannya mushaf. Dia adalah program Al-Quran. Jadi di situlah kita boleh membaca Al-Quran supaya memudahkan. Di samping kita tunggu isteri dalam kereta, isteri beli barang di kedai, kita tunggu, bukalah, bacalah Yasin dan sebagainya. Jadi inilah cara kita nak memuliakan Al-Quran. Saya mengharapkan dan mendoakan kepada diri saya sendiri, insya-Allah, supaya kita sama-sama menjaga adab untuk memuliakan Al-Quran. Adab membaca Al-Quran jangan kita lupa. Adab sebelum membaca Al-Quran, adab semasa kita membaca Al-Quran, dan akhir sekali adab setelah kita membaca Al-Quran. Inilah cara kita memuliakan Al-Quran. Tidak ada cara lain, sebab Al-Quran itu sendiri akan memberi syafaat kepada kita. Tak ada lain dah yang beri syafaat. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, berapa kali kita selawat ke atas Nabi. Kita selawat solat tarawih aja kita berselawat. Sebelum tidur tak berselawat, bangun tidur tak ada selawat, pergi kerja tak ada selawat. Macam mana nak dapat daripada syafaat Nabi? Al-Quran pun begitu juga. Kalau kita tidak membaca Al-Quran, tidak menjaga adab-adab dalam membaca Al-Quran, tidak memuliakan Al-Quran, bagaimana Al-Quran syafi'an li ashabihi? Jadi inilah dia perkara-perkara penting sebagai satu peringatan untuk diri saya dan juga kepada tuan-tuan yang mulia, supaya kita sama-sama dapat mengubah PKP kali ini menjadi menjadi suatu yang saya lihat suatu yang kelainan dalam kehidupan kita yang kita boleh buat pada bulan Ramadan kali ini. Jadi untuk itu saya mengucapkan sekali lagi kepada kepada pihak PPI di atas kesudian menjemput saya memberikan tazkirah pada pagi ini, dan juga kepada tuan-tuan yang mendengar dan komen. InsyaAllah nak buka soalan tak ada masalah, tapi nampak tak ada soalan pula. Kita cuba tengok kalau ada 1-2 soalan yang masuk. Ada tak? Ada siapa kalau boleh beri soalan, boleh berikan pada sinilah. Okey. Nampaknya tak ada tak ada soalan. Muhammad Razi watching. Okey. Baik, kalau tak ada insya-Allah, maka Wan Aisyah, Wan Yusuf. Okey, tak ada. Jadi kalau tak ada insya-Allah, maka apa yang benar itu datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kalau ada sebarang silap dan salah, tentu daripada diri saya yang amat lemah ini. Untuk itu aku qauli hadza, astaghfirullahal azim wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.